Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita berada di bulan Ramadan dan kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan kasan sahih Imam Muslim. Kali terakhir kita bincangkan hal itu, kita dah masuk kepada bab berkenaan dengan diturunkan Quran di atas 7 huruf. Diturunkan Quran di atas 7 huruf. Dan kita terangkan 7 huruf tersebut sebenarnya adalah cara atau dialek ataupun bahasa atau cara sebutan kabilah-kabilah Arab yang ada sebenarnya tanah Arab. Sebab Nabi SAW kita kata menerima Quran dengan bahasa Quraisy. Menerima Quran dengan bahasa Quraisy. Jadi bila baginda bacakan baca Quran kepada para sahabat asalnya dengan bahasa Quraisy. Sebab itu Jibril AS bacakan kepada baginda. Namun begitu, macam kita terangkan itu, bahawa perhubungan Nabi, bila Nabi berdakwah kepada orang-orang Arab, ada di kalangan mereka yang tak boleh menyebut atau membaca seperti mana Nabi membaca. Sebab punca dia adalah kerana apa? Kerana mereka, cara bercakap mereka faham bahasa tu. Macam saya sebutlah, macam apa bila sebut tentang apa bahasa Kelantan, Terengganu, Kedah, Utara kan, apa yang mana kita kata yang mereka apa ada dialek tersendiri yang mana berlainan daripada daerah masing-masing. Dia menyebabkan orang yang kalau kita bagi bahasa baku direct kepada orang tu, dia akan payah sikit. Jadi pada permulaan tersebut kita kata memang itulah yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, dan dapat Allah Ta'ala benarkan Nabi sampai tujuh huruf, 7 cara sebutan mengikut kabilah Arab yang jumpa Nabi. Tapi bila tentang sebutan tu pula, apa yang kita dengar sebagai kira 7 tu, itu yang Nabi sebut. Kita tak boleh kata bahawa bahasa Arab tadi asal saja dalam bahasa terus Quran boleh dibaca macam tu. Sebab apa yang para sahabat dengar daripada Nabi, itulah yang menjadi bacaan Quran yang para sahabat dengar Nabi baca. Bila kita sebut tentang kiraat 7 tu kan, cara bacaan 7 yang sampai ada imalah, ada wadduha wadduha kan, alaihimu, alaihum. Jadi benda tersebut apakah perkara berkenaan, kita kata kita hanya baca atau buat seperti yang Nabi bacakan kepada para sahabat. Tidak ada yang lain. Cuma dalam masa yang sama, para sahabat sendiri tahu mana bahasa Quraisy. Sebab tu macam saya terangkan itu, sampai zaman Uthman bin Affan disatukan tulisan kepada bahasa Quraisy sahaja. Sebab tu kiraat yang 7 tu kan, dia kena baca ikut mana ya Risam Uthmani. Sebab Uthman bin Affan radhiyallahu anhu macam dinasihatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, bersegera untuk menyatukan tulisan Al-Quran. Adapun sesiapa yang ada masalah pribadi sebagainya, bakar, hentikan, sebab takut nanti benda tu akan confuse. Macam cerita-cerita berkenaan dengan kata-kata tentang mushaf Ibn Mas'ud, tak ada dalam dia Al-Falaq dengan An-Nas, tak ada Al-Fatihah, kan. Jadi benda tersebut bukan maksud dia secara pribadi, dia ada ijtihad dia. Bagi dia macam Fatihah dia tak tulis dalam mushaf dia kata kalau aku nak tulis Fatihah dalam aku punya mushaf, aku tulis pada setiap awal surah. Dan juga Al-Falaq dengan Nas dikatakan ialah sebagai mu'awwidhatain. Tapi kita tahu bahawa ia memang sebahagian Al-Quran. Bila Nabi sendiri SAW menyebut kelebihan surah-surah tersebut, yang bahkan bagi dia pernah bacanya dalam solat. So basically kita jelas semua cara mushaf tadi, mushaf peribadi tu, itulah bila zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia telah satukan. Semua orang hanya ikut satu tulisan sahaja. Yang tulisan tersebut sebenarnya adalah berasaskan kepada bahasa Quraisy, bukan bahasa yang lain. Sebab tu kenapa kiraat yang lain selain daripada kiraat Hafs seperti Asim yang kita sekarang ni kan, kita nak fahamkan sikit kenapa kiraat ni pasal apa ya, kita tahu tentang tulisan. Tapi kiraat pula
Qiraat yang kita baca sekarang ni, yang Hafs bin Asim ni dikatakan paling kuat sebab Hafs kan kita tunjukkan tu rajah kan. Ada tujuh orang, tiga dari Kufah. Jadi tentang bacaan Quran tu, Abu Abdurrahman As-Salmi kan dia berajar kepada Hafs bin Abi Najud, kemudian Hafs Asim, dia berajar kepada Asim. Jadi riwayat yang tu yang kita baca sekarang, dia kata popular seluruh dunia sebab itu. Sebab daripada dalil dari kekuatan dia ini yang kata kuat dengan bahasa Quraisy, kuat ikut bahasa Quraisy. Okay, baik. So kita habiskan alhamdulillah pada minggu lepas tentang tajuk ni. So hari ni kita masuk tajuk baru. Okey. Tis'ata asyara wa mi'ah. Bab qiraati surataini fi rak'ataini minan nawafili. Bab qiraati surataini fi rak'ataini minan nawafili. Isnin wa arba'umi'ah. An Abi Wa'il qala Ghadawna ala Abdillah bin Mas'udin yawman. Ba'dama sallayna al-ghadata. Fasallamna bil babi. Fa'adina lana. Qala famakathna bil babi hunayatan. Qala fakharajatil jariyatu faqalat ala tadkhulun. Fadakhalna. Fa huwa jalisun yusabbihu. Faqala ma mana'akum an tadkhulu wa qad udhina lakum. Faqulna la illa anna dhananna anna ba'da ahli al-baiti na'imun. Qala dhanantum bi ali ibni abdin ghaflatan. Dhanantum bi ali ibni abdin ummi abdin. Dhanantum bi ali ummi abdin ghaflatan. Qala thumma aqbala yusabbihu hatta dhanna anna syamsa qad tala'at. Hatta dhunna anna syamsa qad tala'at. Thumma aqbala yusabbihu hatta dhunna anna syamsa qad tala'at. Faqala ya jariyatu unduri hal tala'at. Qala fanadharat fa idha hiya lam tatla'. Fa aqbala yusabbihu hatta idha dhunna anna syamsa qad tala'at. Qala ya jariyatu unduri hal tala'at. Fa aqbala yusabbihu hatta idha dhunna anna syamsa qad tala'at. Qala ya jariyatu unduri hal tala'at. Fanadharat fa idha hiya qad tala'at. Faqala alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha. Qala Mahdiyu al-Rawi ahsibuhu qala walam yuhlikna bidhunubina. Faqala rajulun min al-qawmi qara'tul mufassala al-barihata kullahu. Faqala Abdullah hadzan ka hadzi syi'ri inna laqad sami'na al-qara'ina wa inni la ahfadhul qara'ina allati kana yaqra'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Thamaniyata asyara min al-mufassal. Wa surataini min ali hamim. Wa fi riwayatin ja'a rajulun min bani bajilata. Faqala lahu
nahiku faqala nahik ibnu Sinan faqala lahu nahik ibnu Sinan ila Abdullah faqala inni aqra'ul mufassala fi rak'atin faqala Abdullah ahaddan ka hadhi syi'ri laqad alimtu an-nadha'ira allati kana Rasulullah yaqra'u bihinna laqad alimtu an-nadha'ira allati kana yaqra'u Rasulullah bihinna surataini fi kulli rak'atin wa fi ukhra faqala Abdullah hadzan ka hadhi syi'ri inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakihim walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'un inna afdalas salati ar-ruku'u was-sujud inni la'alamun nadha'ira al-hadith wa fi ukhra hiya 20 qala hiya 20 mi'ah wa tis'ata asyar Sa'atan syarab 19 dan 100. Okay. Bab qiraati surataini fi rak'ataini minal mawafidi. Bab pembacaan dua surah dalam dua rakaat daripada solat-solat sunat. Bab pembacaan dua surah ataupun dalam dua rakaat daripada solat sunat. Pembacaan dua surah dalam dua rakaat daripada solat. Okey. Ada an Abi Wa'il Abi Wa'il ni Syakik ibn Salamah Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi Kufah. Dia sempat dengan Nabi SAW tapi tak jumpa Nabi. Dia jadi jatuh zaman itu zaman dekat dengan Nabi SAW. Tarikh lahir dia 1 Hijrah. So dia sempat dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Dia mati tahun 82 ketika khilafah Umar bin Aziz. Abu Wa'il Syakik bin Salamah. Okey, qala beliau berkata, "Wadawna ala Abdullah bin Mas'ud yauman." Kami telah pergi awal pagi datang awal pagi kepada Rasulullah SAW. Bukan kepada Abdullah Mas'ud, dia tabi'in kan. Mas'ud dahulu rumah dia dekat dengan Masjid Kufah. Jadi dia kata kami bangun pagi kami datang waktu pagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ghada yaghdu tu keluar awal pagi. Bila kita keluar dari rumah kita awal pagi panggil ghada yaghdu. Ghada yaghdu tu keluar awal pagi. Maksudnya mereka pergi awal pagi tu terus kepada rumah Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dia lepas subuh. Lebih mudah kata nak faham lepas subuh. Lepas daripada subuh. Ini kalau kita memang kita tak pergi menghurang kot. Tapi diorang ni pasal mungkin ketika tu dah terbiasa datang rumah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pula duduk di Kufah dahulu. Pada zaman Umar bin Khattab dia datang dia dihantar untuk mengajarkan agama oleh Umar. Jadi dengan sebab itu dia memang duduk di sana dan memang dia bersedia untuk
pemelayan semua kerenah orang ramai untuk bertanya berkenaan hukum-hukum agama. Dia tak mentadbir okey. Jadi dia duduklah kat situ. Jadi dia orang pun datang pada awal pagi pasal qada yang kedua ni datang awal pagi. Pada satu hari yauman ba'da ma sallaina al-ghadah, sesudah mana kami solat solat awal pagi itu solat subuh lah. Al-ghadah tu nama lain bagi solat fajar, solat subuh. Okey, dipanggil al-ghadah. Okey, solat al-ghadah. Falamma fasallamna bil bab, kami beri salam di pintu rumah. Salam di pintu rumah. Fa'adina lana, lalu diizinkan untuk kami. Diizinkanlah, kami minta izin di pintu rumah. Lalu diizinkan untuk kami. Dia sebut memang dengar. Dia kata masuk kan. Diberikan izin untuk mereka datang ke rumah. Okey. Masuk dalam rumah. Tapi macam dia kata lah, ini benda ni adalah keadaan yang janggal di masyarakat kita kalau subuh-subuh datang rumah. Tapi pada sahabat Nabi, benda tu kalau mereka tak ada keperluan, dia tak ada masalah. Dia boleh je untuk melayan. Dan bagi mereka benda tersebut termasuk di antara kebaikan lah. Kebaikan, dia tak pernah rasa benda tu kesempitan. Yang memang kita kata kalau anda kata apa tuan rumah tu rasa sempit ataupun rasa tak suka, tak seronok, maka memang kita tak patut buat lah. Tapi dalam masa sama, mungkin Allah Alam benda ni dah biasa pada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin dah biasa kepada beliau. Jadi beliau dengan tanpa marah tanpa apa, izinkan beliau, orang ramai yang datang tu untuk masuk ke rumah dan datang bertemu dengan dia. Okey. Jadi lepas tu dia bila cakap itu okey. Jadi diizinkan fasallamna bil bab, kami beri salam di pintu, maka fa'adina diizinkan untuk kami. Diizinkan. Qala, berkata Abu Wa'il, famakasna bil babi hunayatan. Kami pun tunggu di pintu sebentar. Jadi dia tunggu kejap lah. Dia tunggu kejap tak terus masuk. Qala fa kharajatil jariyatu fa qalat ala tadkhulun. Lalu keluar hamba wanita, hamba perempuan jariyah, hamba Ibn Mas'ud keluar. Lalu dia kata ala tadkhulun, mengapa tidak kalian masuk? Padakhalna, lalu kami pun masuk. Kita masuk. Ni kalau kat kaedah dia bila masuk rumah orang pun ni adab jugalah. Kita tak terus masuk. Bila kata silalah kita tak terus masuk. Bahkan kalau boleh memang dari segi adab, ketika kita masuk rumah orang sebagainya, kita jangan mata kita masuk dalam pintu rumah. Jangan kita tengok ke dalam rumah dulu. Kita hadap ke arah lain dulu. Bimbang takut ahli keluarga dia tak settle lagi, tak selesai lagi ke, takut dia tak pakai tudung ke. Itu antara adab-adab yang patut dijagalah. Bila kita masuk rumah, patutnya kita perhatikan perkara-perkara. Ini adab bila kita nak masuk rumah, bukannya kita terjun dia masuk. Walaupun memang tuan rumah kata silakan masuk, masuklah, kita jaga-jaga dulu. Jaga-jaga sampai dah settle baru kita masuk. Okey. Jadi kata fadakhalna, kami masuk. Fa idza huwa jalisun yusabbihu. Tiba-tiba kami dapati beliau itu Ibn Mas'ud sedang duduk bertasbih. Faqala, maka dia berhenti tasbih kejap dan dia kata, ma man'akum an tadkhulu wa qad udhina lakum. Apakah menghalang kalian untuk masuk sedangkan kalian telah izinkan untuk kalian? Apa yang menghalang kalian untuk masuk sedangkan telah izinkan untuk kalian? Faqulna, kami kata, la, tidak ada apa yang menghalang. Illa anna dhananna anna ba'da ahli baiti naimun. Tidak. Okay. Melainkan bahawa kami menyangka bahawa sebahagian ahli rumah masih lagi sedang tidur. Diorang sangka baiklah, dia kata takut ada orang tidur lagi. Lalu ketika tu Ibn Mas'ud pun menjawab, dia kata zanantum bi ali ibni ummi abd qaflatan, kalian menyangka kepada keluarga Ibnu Ummi Abd. Ini gelaran Ibn Mas'ud yang lain daripada nama dia Abdullah kan, Ibn Mas'ud. Tapi dikenali juga dia sebagai Ibnu Ummi Abd. Yang kita ada bincang tu berkenaan dengan Nabi sabda, barang siapa nak baca Quran dengan penuh, maka bacalah ikut bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Itu yang apa nama dia, gelaran dia lain.
Jadi dia kata kalian menyangka pada keluarga keluarga Ibnu Ummi Abd. Diri dia lah. Itu anak Ummu Abd. Gelaran dia, mak dia. Dia bersempena dengan nama mak. Ini kita lihat juga pasal zaman dahulu tak ada masalah untuk orang tu nama dia bin bapa ke bin mak. Bin bapa ke bin mak ke tak ada masalah. Tidak menjadi apa-apa panggil apa kekhilafan. Semua okey. Zaman kita sekarang ni lah dengan apa yang berlaku, masalah tak jaga keturunan sebagainya, lalu orang kan sibukkan bin apa lah. Bagaimana dulu yang tak ada surat beranak, tak ada apa, jadi orang tu dikenali dengan nama tertentu. Maknanya kita kata tak ada sekarang ketidak apa telusan apa dia takkan boleh, dia haram untuk menafikan nasab dia ataupun meletakkan nasab dengan orang lain. Itu tetap haram. Mana orang yang bukan nasab dengan seseorang tak boleh dibinkan dengan itu. Sebab hatta Nabi SAW dihentikan sebutan Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang hamba Khadijah yang jadi anak angkat Nabi, yang kemudian pada permulaan dahulu dibinkan dia dengan bin Muhammad. Tapi akhirnya ditukar kepada bin Harithah sebab tak boleh dah kita pakai nama-nama apa bapa yang bukan bapa untuk jadi tajuk. Tak boleh Okey. Okey, jadi dia sangkaan mereka saja. Tapi pada asalnya bila sangkaan tersebut bila disuruh masuk juga, maksud dia sangkaan mereka tak betul lah. Cuma apa Allah Mas'ud dia macam jawab lah, dia kata adakah kalian menyangka keluarga Ibnu Abi Abd dan itu diri dia keluarga aku lalai. Maksud dia pasal di antara perkara yang kat sini mungkin dilihat sebagai perkara sepatutnya bila lepas subuh tu bukan sambung tidur ke atau terus tidur, kan? Sepatutnya orang tu bertasbih sampai terbit matahari. Itu sepatutnya. Sebagai adab memulakan hari tu, kita mulakan dengan kita bertasbih muji Allah Taala. Bertasbih muji Allah Taala. Jangan sampai kita pasal balik pada asal kita akan sebut bawah tu. Kenapa dirasa demikian? Sebab bila Allah SWT menjatuhkan atau memberikan hukuman ataupun mengazab hamba-Nya ikut kepada apa yang dia nak. Kalau dia nak azab hamba dia akan azab, dan waktu tak pernah berbeza. Cuma bila kegelapan malam mungkin berlaku, bila terbit siang kita dapat lihat nampak matahari terbit, kita rasa cerah jiwa kita dan rasa hari telah pun bermula. Allah Ta'ala tak hukum kita. Kita baca waktu ada lafaz dia. Baik. Dia kata okey, qala beliau berkata ni Abu Wa'il thumma aqbala yusabbihu. Kemudian beliau Ibn Mas'ud pusing balik menghadap balik ke arah lain dan juga terus bertasbih hatta dhunna anna syamsa hatta dhanna dia menyangka, dia itu Mas'ud hatta dhanna anna syamsa qad tala'at, sehinggalah dia menyangka, dirasakan bahawa matahari telah terbit. Faqala, maka dia berkata, ya jariyatu, wahai jariyah, unduri hal tala'at, pergi tengok dah terbit ke matahari, qala berkata Abu Wa'il, fa nazarat fa idza hiya lam tatla'. Lalu jariyah tu, hamba tu pun pergi tengok, tiba-tiba ia belum lagi terbit. Fa aqbala yusabbihu hatta idza dhanna anna syamsa qad tala'at qala. Dia kata, dan dia terus menghadap balik untuk bertasbih. Dia pusing balik bertasbih hatta idza dhanna anna syamsa qad tala'at, sampailah dirasakan bahawa matahari telah pun terbit. Qala, nama tu ada jam qala, dia kata, ya jariyatu, hai jariyah, wahai hamba, dia kata perempuan, unzuri, wahai budak, unzuri hal tala'at, tengoklah adakah ia telah terbit. Adakah dia telah terbit? Fa nazarat, maka dia pun tengok fa idza hiya qad tala'at, maka tiba-tiba dia dapati matahari telah pun terbit. Faqala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, alhamdulillah aqalana yaumana hadha, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadha. Terpuji bagi Allah yang iqalahkan untuk kami hari kami ini. Okey. Iqalah ni
iqalah dalam bahasa apa dari segi apa pengertian, maksud dia okey di sini kalau kita beli barang dengan orang, kemudian kita ni dalam bab fiqh bila kita dah beli barang, kemudian kita rasa macam menyesal, alah silap dah beli barang ni, duit nak pakai benda lain. Kita pergi jumpa kedai tadi, orang kedai tu, kemudian kita kata dengan dia, saya silap, saya ingat saya tak nak beli dah barang ni, boleh tak pulang duit saya, boleh tak pulang balik duit saya. Okay, kalau sekiranya orang yang tuan kedai tu suka dia dengan sukarela bagi pada kita, okeylah, tak apa, tak ada masalah. Dia ambil balik duit dia, dia ambil balik barang dia dan dia bagi kepada kita barang duit kita. Dia fasahkan. Memang hak mutlak dalam bab jual beli ni, memang tuan punya barang tu saja yang boleh fasahkan. Kita yang membeli tak boleh nak fasah. Kalau dia sukarela kata okey tak apalah. Tak apalah. Okay, perbuatan melepaskan hak yang sepatutnya dituntut daripada orang yang membeli itu dipanggil iqalah. Dipanggil sebagai iqalah. So dekat sini bila Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata alhamdulillahi aqalana yaumana hadha, sekali puji bagi Allah yang mengiqalahkan untuk kami, mana melepaskan untuk kami hari kami ini. Maksud dia melepaskan hari tersebut, hari berkenaan. Maksud dia semalam kalau kita ada dosa ke, Allah Ta'ala musnahkan semalam. Dia Allah Ta'ala bagi hari baru, dia seolah buku baru. Sebab kita tahu bahawa kita ni kan ada catatan amal. Yang para malaikat akan datang silih berganti catatan amal kita. Dan siang dan malam tadi adalah dia punya ukuran. Pada waktu subuh tu sampai dia waktu mula malaikat akan datang, yang siang akan salin, yang malam akan naik. Nanti asar pula dia jadi sekali lagi. Memang ini antara sebab kenapa waktu-waktu yang digalakkan kita bertasbih memuji Allah Ta'ala tu lepas solat subuh, lepas solat asar, sampai terbenam matahari atau terbit matahari. Patutnya isi waktu tersebut. Sebab kalau Allah Ta'ala nak hukum kita untuk dosa kita yang pada hari berkenaan atau pada malam berkenaan, dia akan berlaku pada waktu tersebut. Waktu pertukaran hari berkenaan. Tak ada dah hari untuk kita. Tadi esok bagimu. Kan orang kata kan. Jadi esok bagimu. Jadi maksud dia bila Allah Ta'ala lepaskan kita, dari situ Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pasal bila kita dilepaskan, kita ada hak untuk beramal dan membaiki amal kita, membuat kebajikan lagi sampai mungkin boleh menghapuskan kesalahan yang kita buat. Ini sebab rasa syukurnya bila terbit matahari, dapat jaga hidup lagi, masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh melihat, boleh bercakap, boleh beribadat terutamanya. Itu di antara paling besar. Sebab ini yang kita kata dalam konsep konsep masalah amal ni, memang kita dapat hidup lagi ni, dia akan menambah pada kita kebaikan. Pada seorang mukmin, hidup dia adalah sebenarnya menambah kebaikan kepada kebajikan yang dia ada. Bukannya kosong. Tak ada kosong. Betul dalam hadis yang sahih datang berkenaan dengan dua orang ni dalam Musnad Ahmad ni. Cek. Saya nak ni balik. InsyaAllah. Okay, contoh dalam surah Abu Daud, hadis nombor hadis nombor 2524. Ni kita dapat sikit. Kenapa bila kita dapat masih hidup dan juga masih lagi boleh beribadat dalam Ramadan ni, kenapa kita patut bersyukur? Sebab hidupnya kita ni dalam bulan Ramadan sebenarnya menambah pada kebaikan. Nanti daripada Ubaid bin Khalid As-Sulami, dia kata telah mensaudarakan Rasulullah SAW di antara dua lelaki. Zaman Nabi dulu, Nabi saudarakan dua orang lelaki. Faqutila ahaduhuma, terbunuhlah salah seorang dua lelaki tersebut. Ini
Sunan Abi Dawud. Saya tukar je tukar skrin. Kenapa bila kita masuk Ramadan patut bersyukur sangat? Dengar. Cek. Cek. Mana kan? 23 tak? 25, 24. Okey. Dia tak cantik lah. Dia punya apa? Potongan tu je. Okey, dalam Sunan Abu Dawud, okey, hadis dia ada pula. Okey. Kita baik. Dia kata kat sini, saya kena alihkan muka saya. Okey, baik. Dia kata ni, dalam hadis berkenaan. Dia kata okey, telah mempersaudara di antara dua orang lelaki. Dua orang lelaki yang dipersaudarakan. Dia kata faqutila ahaduhuma. Okey, dia telah terbunuh salah seorang di kalangan mereka dua. Wa matal akharu ba'dahu mata akharu ba'dahu. Okey. Telah mati salah seorang. Ini satu Jumaat lah. Satu minggu sesudah satu lagi ataupun lebih kurang. Fasallaina alaihi. Dan kami solat ke atasnya. Faqala Rasulullah qultum. Nabi kata kepada kami, apa kalian katakan? Faqulna da'auna lahu. Kami doa untuk dia. Wa qulna Allah maghfir. Kami kata, ya Allah ampunkanlah lahu wa alhiquhu bi sahibihi. Dan susulkanlah dengan teman dia. Dia jadikan yang mati kedua ni macam dengan teman dia yang dah mati awal. Mati dibunuh fisabilillah. Bukan satu riwayat datang fisabilillah. Maka Rasulullah SAW faqala Rasulullah SAW sabda, fa aina salatuhu ba'da salatihi wa sawmu al-sawmi. Maka di manakah duduknya solat yang mati baru ni dengan yang mati dahulu. Okey. Dan ataupun ada juga puasa dia dengan puasa orang tersebut. Okey. Dan amal dia sebelah amal kawan tadi. Inna bainahuma kama bainas samai wal ard. Ini jarak antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi Okey, pasal tajuk dia adalah kita sempat puasa kan. Macam dalam satu riwayat lain dalam Musnad Ahmad. Okey, dalam hadis Musnad Ahmad tidak. Ibn Majah ada Ibn Majah. Okey, kita tengok yang lain mudah sikit. Okey. Dari Ibn Majah, saya alih-alihkan muka saya. Okey. Dia kata dalam Ibn Majah. Okey. Okey. Dia kata apa? Daripada Talhah bin Ubaidillah. Dia kata anna rajulain, dua orang lelaki min Baliin, daripada Bali, daripada nama tempat qadima, mereka dua datang ala Rasulullah SAW. Wa kana islamuhuma jami'an, dan Islam mereka serentak. Wa kana ahaduhuma ashaddal ijtihad min al-akhari. Maka salah seorang di antara mereka berdua ni bersungguh-sungguh, lebih kuat usaha banding satu lagi. Fa ghazal mujtahidu minhuma fastushida. Lalu telah berperanglah yang bersungguh-sungguh beramal di antara mereka berdua, lalu dia mati syahid. Thumma makasal akharu ba'da sanatan.
ba'dahu sanatan. Kemudian hidup lagi, kekallah seorang lagi sesudah yang seorang tu mati syahid selama setahun. Thumma tuwfiya, kemudian dia pun mati. Qala Talha, berkata Talha, fara'aitu fil manam, aku lihat dalam mimpi, baina ana inda babil jannati, sedang aku di sisi pintu syurga. Idza ana bihima, tiba aku nampak dua orang lelaki yang tadi yang masuk Islam tu, yang seorang mati syahid, seorang mati kemudian lepas tahun. Jadi bila Talha bin Ubaidillah kata, aku mimpi aku nampak mereka dua. Fa kharaja khariju minal jannati, dia telah keluarlah satu yang keluar daripada syurga, mungkin malaikat. Cuma dia kata ada satu keluar, seorang keluar dari syurga. Fa adina lil ladzi tufiya al-akhira minhuma, lalu diizinkan masuk syurga orang yang mati kemudian, yang tak mati syahid. Tak mati syahid di antara mereka berdua. Kemudian summa kharaja, kemudian dia keluar pula lepas tu, diizinkan pula lil ladzi tusyida, untuk yang mati syahid. Summa raja'a ilayya. Okey. Kemudian dia datang padaku, irji', pergi balik. Fa innaka lam ya'ni laka wa'du, kau belum sampai masa lagi. Kemudian diizinkan untuk yang mati kemudian, yang mati syahid, kemudian datang ke aku, dia kata pergi balik, kau belum sampai masa lagi. Fa asbaha Talhatu, lalu Talha yang Ubaidillah pun yuhaddithu bihin nas, dia cerita kepada orang ramai. Fa ajibu lidzalika, mereka rasa takjub sebab lelaki yang pertama mati syahid, yang kedua dapat masuk syurga dulu. Okey. Fa ajibu lidzalika fa balagha dzalika Rasulullah SAW, lalu telah sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Wa haddathuhu al-haditha, mereka ceritakan cerita tersebut. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, daripada apakah di antara itu yang kalian rasa takjub. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan, ni yang mati memula, yang mati memula ni adalah paling kuat di antara dua lelaki itu dari segi usaha. Thumma tusyhida, kemudian dia mati syahid. Pada khalal hadzal akharu al-jannata qablahu, sedangkan masuk syurga yang seorang lagi itu lebih awal daripada dia. Macam mana kan? Faqala Rasulullah SAW, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah dia tinggal, dia hidup lagi sesudah yang tu mati selama setahun. Qalu bala, mereka kata bahkan ia. Qala wa adraka Ramadan fasama, bukankah dia sempat Ramadan dan dia berpuasa. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah, dan dia solat sekian-sekian banyak daripada sujud dalam setahun. Qalu bala, mereka kata bahkan ia ya Rasulullah. Qala Rasulullah, maka Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi, maka apa di antara mereka berdua, jarak amal di antara mereka berdua tu adalah sejauh jarak di antara apa di antara langit dan juga bumi. Antara langit dan juga bumi. Ni yang kita kata apa? Tajuk bagaimana seorang tu boleh mendapat kedudukan atau syurga yang lebih tinggi asalkan dia masih hidup. Dia masih hidup kan. Hidup dia tu sebenarnya bermanfaat, bukannya sia-sia. Zaman kita sekarang ni, bila kita dapat masuk sampai Ramadan ni, sebenarnya ini adalah di antara perkara yang patut kita bersyukur sangat. Sebab Allah SWT jadikan kita dengan sebab Ramadan ni kita dapat lihat, dapat lebih lagi. Mana itu sebab macam Ibn Mas'ud dikata, segala puji bagi Allah yang biarkan dia hidup lagi. Dapat hidup tu sebenarnya besar. Dapat hidup tu adalah besar, bukannya kecil. Cuma bagi kita yang tak tahu, tak faham kenapa, kita baca hadis tadi kita faham. Bila Nabi sebutkan berkenaan dengan dua orang sahabat tersebut, dua orang lelaki berkenaan, seorang mati awal, seorang mati kemudian. Yang mati kemudian tu dia dapat lagi ruang untuk beribadat. Faham tak? Jadi bila dapat hidup tu, terbit matahari pada kita, dapat masuk kita Ramadan, patutlah kita bersyukur sangat-sangat. Sebab amalan yang kita dapat buat dalam setahun tadi boleh menjarakkan kita dengan orang lain dengan jarak langit dan bumi. Yang antara langit bumi tu jarak dia. Itu adalah di antara kelebihan. Bila hidup lagi, maka sebenarnya ia adalah kelebihan yang patut disyukuri. Bukannya kita sia-siakan. Sebab Allah Taala beri pada kita ruang hidup tu. Maka ruang hidup kita tu bukan dia adalah sebenarnya antara perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham baik. Dia kata berkata dia kata Mahdi ni bukan Mahdi. Mahdi bin Maimun, perawi yang selang satu daripada Imam Muslim.
Dan Muslim riwayatkan hadis ini daripada Syaiban bin Farrukh. Dia kata, Syaiban bin Farrukh kata, mencerita kepada kami Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun. So jadi ada seorang lagi. Jadi lepas sebelum Imam Muslim dengan Mahdi ni ada sedang satu. Mahdi bin Maimun punya riwayat, dia kata apa? Dia kata Mahdi ahsabuhu qala, aku rasakan, tak silap aku dia kata walam yuhlikna bi dzunubina, dan dia tak musnahkan kita dengan dosa kita. Mana apa dia punya bagi Allah yang lepaskan untuk kita hari kita ini dan tak binasakan kita dengan dosa kita. Sebab ketakutan akan berlakunya pemusnahan itu terjadi pada awal pagi atau awal malam. Sebab tu kenapa bila dapat matahari terbit dia ada lagi masa sampai asar pula. Asar tu kan dia sibuk dah sampai malam. Malam pula besok sampai subuh. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh berzikir, bertasbih, mengisi waktu di antara subuh sampai matahari terbit, asar sampai matahari terbenam untuk berzikir menanti Allah Ta'ala dengan banyaknya. Sebab bimbangkan akan pemusnahan berlaku pada waktu tersebut. Allah Ta'ala beri lagi siang, maksud dia sampai siang besok. Sampai malam sampai besok pagi. Itu kefahaman mereka. Kefahaman para sahabat. Kefahaman kita macam-macam lah. Kita ada faham kita sendiri. Faham para sahabat lain. Jadi kita kadang-kadang lebih baik kita faham dengan cara faham mereka. Supaya kita dapat bersungguh-sungguh beribadat. Kalau kita faham cara kita akan rasa masih lagi banyak masa, masih kosong. Ada rezeki lagi. Takkan dah Allah Ta'ala musnahkan. Mahdi tak keluar lagi. Dajjal tak keluar lagi. Tak tunggu benda tu. Pasal bukan kalau pemusnahan ni Allah Ta'ala boleh musnahkan alam semesta seluruhnya ataupun musnahkan kita seorang ataupun kampung tempat kita tinggal. Semua sekali tak ada sebarang sekatan. Itu semuanya adalah balik kepada Allah Ta'ala, ia adalah semuanya harus. Tidak ada benda yang terhalang. Allah Ta'ala kata satu yang berkuasa. So nak buat, dia buat. Kalau dia tak buat tu atas rahmat dan juga belas kasihan dia. Ya? Macam dalam apa? Dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat surah Al-Kahfi dia bunyi ayat ni berbunyi wa tilka al-qura ahlaknahum bima zalamu wa ja'alna al-maliki maw'ida. Okey. Surah Kahfi. Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu. Ayat sebelum dia. Law yu'akhidhu ma kasabu la'ajjalahumul 'adzab. Law yu'akhidhu ma kasabu la'ajjalahumul 'adzab. Lepas ni. Okey, sikit ni. Okey. Ayat 50. Okey, ayat yang ke 57. Ayat 58. 58. Kan orang bukan Ghafurur Rahmah. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, yang amat pengampun, memiliki akan belas kasihan, memiliki rahmat. Law yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau Allah Ta'ala ambil hukum mereka dengan apa mereka kerjakan, la'ajjala lahumul 'adzab, pasti Allah Ta'ala segerakan untuk mereka azab. Bal lahum mau'idun lam yajidu min dunihi mau'ida. Bahkan untuk mereka ada janji, ada waktu ditetapkan yang tidak akan mereka dapati selain daripadanya akan tempat lain. Apa waktu yang berbeza. So, masa dia memang itu waktu orang tetapkan. Adapun kalau tak nak hukum kita, sepatutnya dia boleh hukum kita bila masa. Sebab tu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia sebut dalam hadis tadi, dalam hadis tadi dia sebutkan berkenaan dengan dia bersyukur Allah Ta'ala kerana tak hukum kita dengan dosa kita. Lepaskan kita hari kita ini dan tak hukum kita dengan dosa kita. Ini yang disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Kemudian dia belum masuk lagi tajuk kita bukan itu. Okay. Tapi kita kata qala berkata lagi Abu Wa'il
Faqala rajulun minal qaumi, maka berkata seorang lelaki di kalangan kaum tersebut. Kata seorang lelaki di kalangan kaum tersebut. Dia kata qara'tu al-mufassala al-barihata kullahu. Aku baca surah Mufassal kesemuanya. Malam tadi kesemuanya. Aku baca surah Al-Mufassal okay. Malam tadi kesemuanya. Okey, kesemuanya. Qala, maka berkatalah Ibn Mas'ud. Faqala Abdullah. Kata Wa'il, berkata Abdullah Ibn Mas'ud, hadzan ka hadzi syi'ri. Dia kata laju seperti lajunya syair. Hadzan, laju. Cepat bacaan cepat macam baca syair ke? Dia sebut macam tu kan. Baca cepat macam baca syair ke? Baca cepat macam baca syair ke? Itu maksud dia. Okey. Dia kata cepat macam syair ke? Dia kata inna laqad sami'na al-qara'ina. Kami telah dengar akan qara'in. Qara'in maksudnya surah-surah yang gandingan. Maksudnya Nabi baca secara bergandingan. Mana maksud Nabi baca surah tu dalam satu rakaat, kadang dua surah. Kadang satu rakaat berapa surah Nabi baca sekaligus. Memang ini kita kata boleh, macam ada orang tanya soalan boleh tak dalam satu rakaat kita baca dua surah. Sebenarnya memang Nabi pernah buat dan para sahabat riwayatkan perbuatan Nabi SAW membaca dalam satu rakaat dua surah. So, jadi dia kata kat sini maksud dia apa dia kata kat sini maksud dia lelaki tersebut dia kata baca mufassal kesemua sekali. Kerana mufassal ni sebenarnya bermula, ini Quran kita nak terangkan dulu. Quran ni sebenarnya kalau kita fahamkan dia ada bahagian-bahagian segmen dia. Walaupun kita nampak Quran tu surah dia tu sebenarnya ada susunan dia. Ikut pada susunan dia ada betul mula-mula sekali 7 yang panjang. Awal 7 panjang. Kemudian ayat 100 lebih. Okay. Kemudian ayat 100 lebih lebih dari 100. Kemudian surah-surah yang 100 ayat sebagai kemudian masani, kemudian mufassal. Okey. Jadi masalah mufassal ni mula mana? Ada kata daripada surah Muhammad sampai surah An-Nas. Ada kata surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Ini nak kena faham. Kalau 7 yang panjang kita fahamlah. Yang awal kan Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf. Kan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kan Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, Taubah. Al-Anfal Lepas tu lepas dari Taubah tu yang ke atas tu dia bilangan ratus. 100 lebih. Kemudian lepas tu surah Masani. Yang sering jadi ulangan bacaan. Kemudian lepas itu okey, yang hujung tu dia panggil mufassal. Mufassal ni ada kata dia mula daripada surah Muhammad sampai An-Nas. Surah Muhammad sampai An-Nas. Surah Muhammad sampai An-Nas. Okey. Juzuk 26 lah. 26 sampai habis lah. 26, 27, 28, 29 dan 5 juzuk. 5 juzuk. Ada tak Ahqaf sampai Nas. Okey. Jadi nak fahamkan sekarang dia kena faham masalah mufassal tu apa. Jadi maksud dia orang tu baca dalam satu malam sampai dia cerita bukan satu malam, satu rakaat. Nak faham kan? Satu rakaat nanti kita sebutkan satu rakaat dia kata dibaca sampai habis 5 juzuk. 5 juzuk lah. Okey. Jadi sekarang mufassal tu kita nak faham. Mufassal tu ada kata start surah Muhammad. Okey. Ada kata daripada Hujurat, ada kata daripada Qaf sampai An-Nas. Itu dikatakan sebagai surah-surah yang dipanggil mufassal. Start daripada situ. Okey. Jadi kata apa okey, dia kata okey. Okey, dia kata inilah afdalul qara'in allati kana yaqra'uhunna Rasulullah SAW. Sebenarnya aku benar-benar menghafal. Jadi kami telah dengar bacaan gandingan. Nabi baca berganding-ganding surah dalam Quran.
Dan aku hafal, dia kata. Aku benar-benar hafal Al-Quran allati kana yaqra'uhunna Rasulullah SAW. Kami terdengar surah-surah gandingan dan sebenarnya aku benar-benar menghafal surah gandingan yang dah dibaca ia, gandingan dibaca ia oleh Rasulullah SAW. Dia sama tentang Asyara min Mufassal wa surat min Ali Hamim. 18 surah daripada Mufassal, kemudian 2 surah daripada Ali Hamim. Okey, dia kata dalil bahawa Mufassal ni sesudah Hamim. Okey, surah Hamim ni kan dia ada 7. Okay. Jadi Ali Hamim kan? Hamim. Dia mula dengan surah kecil. Okey. Dia mula dengan surah Ahqaf. Okey, Hamim dia start daripada surah dia 7 surah. Okay, keluarga Hamim. Okey, so mula dengan surah Ghafir. Okey, start daripada Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Kemudian surah Ghafir. Okey, jadi 24 lah. Ghafir, Fussilat, Asyura, Zukhruf, Dukhan, Jathiyah, Ahqaf. Ahqaf Ahqaf. So Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Jathiyah, Ahqaf. 7. Betul lah 7. Dari surah keluarga Hamim. Ali Hamim tu 7 surah. Mula Ghafir sampai Ahqaf. So maksud dia kat sini. Bila dia kata Nabi baca 10 Mufassal dan 2 surah Hamim, maksud dia 2 surah Hamim tadi Jathiyah dengan Ahqaf. Kemudian 18 surah. Start Muhammad 1, Al-Fatihah 2, Hujurat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai At-Taghabun. Start daripada surah Muhammad sampai surah At-Taghabun. Lepas surah At-Talaq. Lepas surah At-Taghabun, surah At-Talaq. Jadi dia kata, Ibn Mas'ud kata, aku ingat Nabi baca ini 18 surah ni campur sekali dengan 2 surah keluarga Hamim. 2 surah daripada keluarga Hamim. Hamim tadi kita kata daripada surah Ghafir sampai surah Muhammad. Ghafir sampai surah Muhammad. Yang sampai surah Ahqaf. Muhammad tu bukan surah Hamim. Surah dimulakan dengan Hamim. Dia start ada 7 surah. Dipanggil 7 surah tu sebagai keluarga Hamim. Okay, jadi dikata kat sini apabila lelaki tadi baca sampai habis semua sekali. Jadi masuk macam kata baca macam syair, laju macam syair ke? Dia tanya soalan tu sebab apa hadzan ke hadis syairi, laju macam laju syair ke? Dia kata
Laju macam laju syair ke dia kata. Pasal kita kata pasal ini masalah tartil. Ketika membaca surah Al-Quran, patut kita tartil. Tak perlu laju, tak perlu cepat. Macam kisah sekarang ni kita masuk Ramadan, yang Ramadan, patutnya kita solat kita tu, kita solat dengan cara tertib. Tertib, baca Quran sepatah-sepatah. Bukannya baca laju-laju. Macam separuh orang dia baca Al-Fatihah tu, nak cepat habis. Baca surah laju-laju. Tapi lah macam kes apa, solat ni, patutlah dia ambil orang yang baca sedap, sorry. Kalau baca solat tak sedap nanti masalah. Orang cepat letih. Dia memang kita kata itu membantu. Orang yang baca suara sedap membantu untuk orang terus qiyam dengan cergas. Mendengar suara yang merdu. Adapun suara yang tak merdu, jadi macam tu suara sendiri tak apalah. Untuk imam tu tak digalakkan. Sebab kita tahu bahawa bacaan Nabi sendiri SAW suka mendengar suara pembacaan Quran yang merdu. Bukan taranum. Yang merdu tu adalah suara orang punya suara sedap. Suara dia sedap. Okay, so jadi faham Jadi Hamim tadi kita kata start daripada Ghafir sampai surah Ahqaf. Itu 7 surah. Banyak surah-surah Hamim. Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jathiyah, Ahqaf. 7. Kemudian jadi bila masuk kata 7 dia kata 18 surah daripada Mufassal dan 2 daripada surah Al-Hamim. Yang Mufassal tadi start daripada Muhammad. Sampailah At-Taghabun. Dapat dari situ 18 surah. Surah At-Taghabun. Dia 2 surah tinggal tu At-Talaq dengan At-Tahrim. Lepas tu masuk surah Al-Mulk. Tapi lelaki tadi kan dia kata dia baca dalam satu malam dia baca semua sekali. Sebenarnya kalau ikutkan kepada dia baca tu, mungkin dia kata Muhammad tadi sampai tu dalam 26, juzuk 26, 27, 28, 29, 30. Semua sekali dibaca 5 juzuk atau 4 juzuk lebih dalam satu kali baca. Okey. Jadi Ibnu Mas'ud tegur dia. Adakah laju macam lajunya syair? Sebab tak sepatutnya Quran dibaca demikian. Allah Taala kata waratil Quran tartila. Ni belum lagi yang kita tengok kat Indonesia tu yang solat bagi dia laju macam tu kan. Itu lagi mengarut kan. Itu kan cara solat kita bukan sedemikian. Bahkan kita ada tomak ninah. Take your time kan. Macam Ustaz sini dia pesan kata bila orang solat dan person sepatutnya ambil masa dia. Pasal kita memang kosongkan waktu itu untuk solat, untuk ibadat. So basically tak perlu kita menggelupur nak cepat habis. Bukan nak kejar apa-apa. Kalau kita ada masa kosong, kita bangun solat. Kalau tak ada, solat 2 rakaat dan tidur lah. Tak ada kepentingan untuk kita memaksa diri kita supaya mesti solat sekian-sekian banyak dan sebagainya. Itu masalah kita. Macam kita kan, Malaysia ni, dia buat 20 rakaat. Walaupun tak salah lah buat 20 rakaat tadi, dari asalnya mungkin ijtihad sebagian para sahabat. Tapi dari asalnya, riwayat Nabi SAW 8 rakaat, ataupun 3, 11. Ni ada timbul tajuk apa, dia kata bukan tarawih. Tarawih tak wujud nama dia, Nabi tak pernah ajar pun tarawih. Kalimah tarawih ni dalam kitab fiqh dia timbul. Dalam fiqh dia timbul. Dalam kitab fiqh, sebagian para ulama menamakan qiyam Ramadan tu tarawih. Sebab dia solat rehat. Kalau dia kata orang tu tak dapat tarawih tak apa. Yang penting dapat qiyam Ramadan. So Nabi SAW cuma sebut man qama Ramadan, tak ada tarawih Ramadan. Tak ada. Nabi kata barang siapa qiyam Ramadan. From the side of dalil kan. Awak tak perlu namakan solat awak tarawih pun. Tak perlu. Tidak perlu. Sebab solat apa yang datang pada bulan Ramadan, Nabi kata qiyam Ramadan. Man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan. Nabi tak kata barang siapa tarawih Ramadan. So kita kata dari sudut masalah itu lagi masalah. Bila orang tu sibuk nak pakai istilah, kemudian keluarkan kalau tak serupa macam diorang buat, bukannya tarawih. Tak ada hal. Nah, ambil tarawih, ambillah kalimah tarawih tadi. Sebab kami tak perlukan kita ahli sunnah tak perlukan kepada istilah tersebut. Istilah tu nak ambillah. Nabi istilah ambillah. Pasal dalam hadis Nabi datang qiyam. Bahasa qiyam Ramadan. Tak kata bahasa tarawih Ramadan. So masalah dia. So namaan kerana solat tu rehat-rehat, kan perlahan-perlahan, ambil masa, kan solat 2 rakaat tu duduk relax, kemudian duduk makan solat lagi, relax. Itu maksud dia tarawih.
Rehat-rehat. Ini baca laju-laju nak cepat habis juga tarawih pun sebenarnya. Dari sudut asal ni tak ada tarawih macam tu. Tarawih ni adalah solat yang rehat-rehat lah. Tapi dari sudut asal yang Nabi buat dengan bacaan panjang-panjang. Lama-lama solat tu. Diam, berdiri. Bahkan ada Nabi buat 4 rakaat 1 salam. Dia buat 8 rakaat 1 salam. Bahkan 2 pun ada. So basically kita tak ada masalah kat situ. Sebab tu kalau orang kata zaman sekarang ni, kata kalau siapa buat 8 bukan tarawih, kita kata tak ada hal. Ambil lah. Sebab kita memenuhi tuntutan Allah Ta'ala. Bukan tuntutan manusia. Manusia nak tak cakap apa nak cakap lah. Dan dia kata tak setuju. Tak ada hal. Sebab apa? Sebab hadis Nabi sokong kita. Yang diorang kena sibuk kata macam tu, cakaplah apa yang nak cakap. Tapi ia tak memberi kesan kepada ibadat. Macam kalau ini straw kan. Ini straw. Kalau orang tu kata kambing, cakaplah kambing pun kita beli apa? Kita tahu ini straw. Dia tak mengubah realiti. Tak mengubah berkenaan dengan amal ibadat Islam. So kalau dia kata Nabi sendiri ajar, Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Apa masalah dia? Kalau tak ada orang tak nak nama tarawih, tak ada hal. Kita tak wajib pun kita namakan solat tu tarawih. Okey, faham Jadi kena jaga-jaga sikit. Ni pasal kadang-kadang orang kita ni duk sibuk main-mainkan masa istilah nama lah dan sebagainya. Sedangkan benda tersebut tak timbul tajuk. Bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah yang kuat sekali. Yang Aisyah kata Nabi tak lebih 11 rakaat bulan Ramadan atau luar Ramadan. Itu paling kuat. Adapun datang yang lain Nabi solat dengan para sahabat tak sebut pun berapa jumlah. Aisyah cerita jumlah, kita nak dengar. Yang lain tak cerita jumlah, kita reka jumlah baru. Janganlah. Kalau kita kata bentuk ijtihad para ulama untuk meringankan orang ramai supaya tak letih berdiri lama. Okeylah, fine lah. Pasal memang kita baca apa yang mudah. Sudut asal baca apa yang mudah. Ketika ikut Nabi SAW, baginda berdiri ke dalam solat tu lama. Solat baginda ada lama. Diri tu lama. Aisyah kata jangan kau tanya apa lamanya dan eloknya sempurnanya solat Nabi SAW. Kita ni solat laju-laju nak cepat. Nabi punya sujud, rukuk dan sebagainya. Bahkan sujud rukuk Nabi pun seraksam panjang dengan berdiri baginda SAW. So bagaimana tak lama ni solat tadi. Bahkan boleh menjangkau masa sekali bangun 4 jam. 4 jam atau 6 jam sekali bangun. Sekali berdiri untuk solat tu, Nabi akan berdiri dalam 4 jam. Okey, boleh berdiri 4 jam. Kita setengah jam pun atau sejam pun dah kelakabut. Bila kita dah qiyam kan, dapat setengah jam pun dah kelakabut dah, letih lah apalah sebagainya. Buat satu juzuk pun salah. Bagi ambil sejam setengah pun masih lagi bising. Alam kan. Ini benda-benda yang kita kata kena perhatikan balik. Sebab dalil tak menyokong akan sebarang idea yang dibawa oleh orang-orang yang sibuk dengan kata mazhab ni kata mazhab tu kata. Yang kita kata ada Nabi kata qiyam Ramadan. Tak sibuk berkenaan masalah nama tarawih tadi. Okay, baik. Wa fi riwayatin satu riwayat lain, kita raja'a rajulun min Bajilata. Datang seorang lelaki daripada Bajilah. Yuqal lahu, nama dia Nahik bin Sinan. Ila Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka dia kata, inni aqra'ul mufassala fi raka'atin. Aku baca surah mufassal dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Dia baca dalam 1 rakaat mufassal. Bayangkan 4 juzuk ke 5 juzuk dalam 1 rakaat. Maka Mas'ud tanya, faqala Abdullah, ahazzan ka hazzi syi'ri, laju macam laju syair ke? Baca macam syair ke? Dia kata, laqad alimtu an-nadha'ira allati kana Rasulullah yaqra'u bihinna. Okey. Nanti aku terlihat dua gandingan, dua yang serupa yang dibaca ia dahulu oleh Rasulullah SAW. Yang dibaca ia oleh Rasulullah SAW. Nahi. Sini. Mana dia? Okey, laju dia kata lagi Nazairah dia kata apa yang serupa, yang setara. Maksudnya surah yang sama dalam panjang. Okay, ada kata dalam makna pengertian, ada kata dalam serupa pengertian ataupun sepanjang dari panjang dia. Yang dia kata surah-surah yang serupa ni yang sama panjang atau sama pengertian yang kana Rasulullah yaqra'u bihinna. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, sorry. Bersih. Okey. Yang Rasulullah SAW dahulu baca dengan surah-surah tersebut. Dia kata surataini fi kulli raka'atin. Surataini dua surah dalam setiap dua rakaat, dan setiap satu rakaat. Dua surah dan setiap satu rakaat. Dia kata fi kulli raka'atin dan setiap rakaat. Wa fi ukhra, dan riwayat yang lain dia kata apa? Hazzan ka hazzi syi'ri, laju macam laju syair ke? Orang tu baca Quran, dia kata laju macam laju syair ke? Dia kata laju macam laju syair ke? Ini soalan ditanya oleh Ibn Mas'ud. Mungkin orang tu baca perlahan, kita kena juga kan. Dia kata mungkin ambil masa panjang mungkin dia ambil, wallahu alam. Tapi nak faham ke sekarang, okey, mungkin orang tu baca, tapi tanya Ibn Mas'ud tadi adalah berkenaan dengan nak tahu, bukannya dia tuduh. Maksudnya orang tu boleh je baca dalam apa surah-surah panjang tadi, surah mufassal tadi, dalam masa berdekatan, dan mungkin ambil masa dalam tempoh yang panjang, tak ada hal. Tapi dalam masa sama ketika sini Ibn Mas'ud tanya, dia kata hazzan ka hazzi syi'ri, laju macam laju syair ke? In aqwaman yaqra'una Qur'ana la yujawizu taraqihim. Sebenarnya ada kaum tertentu yang baca Quran seperti apa dia kata, yaqra'un Quran, membaca Quran tetapi la yujawizu taraqihim, tak melepasi akan dia punya tengkuk terkuah, dia punya saluran pernafasan dia sampai sini je. Dia kata tak lepas gitu. Walakin, akan tapi yang sepatutnya adalah idza waqa'a fil qalbi, jika sekiranya jatuh ke hati. Mana kalau Quran tu dibaca dan jatuh ke hati, ke qalbu, farasakha fihi, dan lalu teguh dalam qalbu, nafa'a, dia pasti memberi manfaat. So dia bacaan Quran tadi kena pelan-pelan supaya dia sampai ke qalbu dan juga memberi manfaat. Manfaat akan datang bila dia teguh ke qalbu kita. Kalau dia tak teguh, tak tetap, maka tak memberi manfaat. Sampai kat sini je sedap dia, tak sampai ke hati. Kemudian disebut in afdalas salati ar-ruku' was sujud. Dia solat paling afdal ni adalah rukuk dan sujud. Saya rukuk dia, sujud dia lama. Maksud dia rukuk dan sujud dia lama. Maksud dia apa, ini masuk al-anhu. Lebih mazhab dia atau faham dia kata dia faham itu, tapi Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang lain, dia kata afdalus salati tulul qunut. Ini solat paling afdal adalah paling panjang bacaan. Okey. Dan juga Nabi sebut juga, okey. Dia kata afdalul du'a kana abdu ar-rabbi wasajidin fa akthir du'a. Sampai-hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, banyakkanlah berdoa. So jadi basically kefahaman tadi mungkin datang dari situ, dan mungkin kerana dia lihat Nabi solat macam mana. Masa Nabi punya berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Dia bukannya berdiri je lama, rukuk sujud laju. Tak ada. Dia makan masa, take time. Dan solat tu perlahan-lahan. Dan juga bila disebut tu tasbih ke, tasbih rukuk dan sujud tu dibaca dengan perlahan-lahan. Bukan dibanyakkan lagi bacaan. Sebab tu belajarlah banyak tasbih yang dibaca ketika rukuk dan juga sujud. Supaya bila kita rukuk dan sujud boleh lama, boleh berisi dengan banyak dalam rukuk dan sujud tadi. Jika tidak, kita banyakkanlah, panjangkanlah. Banyakkan bacaan Subhanallahul Azim. Kalau bukan 3, kita baca lebih lagi. 7 ke, 21 ke, 30 ke. Tak kisahlah, yang penting kita lamakan rukuk dan juga sujud kita. Itu maksud yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud anhu. Dan dia kata apa? Dia kata okey, inilah alamun nazaira, aku benar-benar tahu an-nazaira. Yang dahulu Rasulullah membaca surah pada setiap rakaat. Jadi maksudnya Nabi baca berganding-ganding itulah. So memang kita kata dibolehkan, tapi banyak sangat tadi kita bimbang dia akan bacaan tu jadi terlalu laju sangat, nak isi semua sekali. Sebab tu baca Quran dengan tartil tu lebih baik. Baca Quran dengan tartil lebih baik daripada seorang tu sibuk kejar untuk tamatkan atau khatam Quran. Baca Quran dengan tartil lebih afdal berbanding orang tu baca untuk khatamkan Al-Quran. Ini patut diingatkan kepada kita panggil apa pihak masjid lah, yang banyak mereka ni. Okey. Okey, dia kata, dan dalam satu riwayat lain dia kata hiya 20 suratan mufassal. Di 20 surah. Dia kata 20 surah
20 surah dalam 10 rakaat. Dalam hadis Muslim kata 20 surah dalam 10 rakaat. Mana 2 lah. Lepas tu 2. Yang 18 tadi kan kita sebut 18 tadi. So 10 rakaat Nabi solat 2. Start daripada 2 surah Hamim, kemudian start Muhammad, bergantikan surah Muhammad dengan surah surah Muhammad dengan surah Al-Fatih, Al-Hujurat dengan Qaf, Al-Zariyat dengan At-Tur, Al-Najmu dengan Al-Qamar, Al-Rahman dengan Waqi'ah, Al-Hadid. Okey. Ya, Muhammad dengan Fatihu betul lah. Muhammad dengan Fatihu, Hujurat dengan Qaf, Zariyat dengan Tur, Al-Najmu dengan Al-Qamaru, Al-Rahman dengan Waqi'ah, Al-Hadid dengan Mujadalah, Al-Hasyiru dengan Mumtahanah, As-Saff dengan Jumu'ah, Al-Munafiqun dengan At-Taghabun. Itu adalah untuk 9 rakaat. Itu yang kemudian satu untuk 18. Yalah, 9 lah. Dua lagi diambil daripada surah Al-Jathiyah dengan Ahqaf. Al-Jathiyah dengan Ahqaf. So itu kita kata contoh bacaan Nabi SAW. Bacaan Nabi SAW. Baik. Okey, ada soalan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata berkenaan solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah yang tidak dilazimi adakah lebih tuntut melakukannya di dalam bulan Ramadan kerana banding sunat muakkad banding melakukan tarawih. Sebenarnya tajuk benda tersebut kan, orang manusia ni boleh pilih apa dia nak daripada ibadat. Dia tak ada kita kata masalah muakkad kan. Memang kita sepatutnya beramal dengan tajuk 12 rakaat tadi berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Yang Nabi kata barang siapa solat 12 rakaat sehari semalam, itu solat rawatib ni Allah Nabi ni untuk di rumah di syurga. Itu datang hadis Nabi SAW menyatakan demikian. Yang hadis tentang tajuk qiyam Ramadan ni hadis lain. So kalau contoh macam orang tu berpuasa sunat, kan, puasa sunat Isnin Khamis, betul, ataupun seorang tu puasa sunat sedang sehari, atau seorang tu puasa sunat 3 hari sebulan, dia boleh ambil mana satu amal ibadat yang dia nak buat. Tapi kalau boleh buat secara berterusan lah, tu je. Dia kena secara berterusan. Masalah tarawih, yang kita tekankan kata tarawih, tak buatlah tarawih kalau tak buat qabliyah ba'diyah. Tak, jangan cakap macam tu. Sebab setiap solat berkenaan dia ada janji berlainan. Yang ini janji di rumah di syurga. So kalau orang tu pandai, dia buat semua. Orang tu buat semua sebab nak dapatkan panggil apa, jaminan. Dia pandai, dia buat semua lah. Kalau dia tak pandai, dia pilih salah satu je lah. Ataupun tak larat ke. Tapi tak ada sebarang larangan kat situ. Tak ada timbul tajuk muakkad. Bahkan tak dibincangkan pun macam tu. Tak dibincangkan bahawa kalau luar Ramadan ni dan Ramadan ni sebenarnya ini paling muakkad. Tak cakap pun. Tak bincang macam tu pun. Tajuk ni itu logik akal kita. Dengan sunat Nabi tak pernah tinggalkan. Memang kita patutnya tak usah tinggalkan langsung. Tapi pasal kita ni dah perangai suka buat wajib ngam-ngam, betul lari balik sebagainya, tak nak solat sunat. Itu kita ada perangai macam tu, itu perangai kita. So, tajuk asal yang orang tu nak kejar, dia boleh kejar salah satu. Kalau mungkin ketika musim ni dapat kejar qiyam, kita qiyam lah, tak ada masalah. Okay. Tarawih, ulang balik. Saya tak suka dah kalau orang bising gitu kan. Saya sebut dah nama tarawih. Kita sebut qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Itu yang Nabi sebut. Man qama Ramadan, maksud qiyam Ramadan. Barang siapa qiyam Ramadan. Nak ambil nama tu, ambil lah nama tarawih. Tak ada hal. Dia ambil nama tarawih tu, ambil. Tak ada hal. Tak penting. Nama tak penting. Yang penting adalah qiyam Ramadan. Barang siapa qiyam Ramadan. Baik. Azrain. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Ada tak? Tak ada. Benda? Tak ada. YouTube tak ada soalan. Okay, tak ada, tak apa. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.